Okey, sekarang ni kita faham kenapa Tengku Razali dulu pernah gelarkan PAS ini sebagai parti pelacur. Inilah dia sebab dia saudara. Sebiji perangai macam pelacur PAS ni. Puak-puak PAS ni perangai sebiji macam pelacur. Dulu sebelum PRU15 dia kata kami sanggup jadi pembangkang daripada kerjasama dengan UMNO. Ketika Yang di-Pertuan Agong tawarkan kerajaan perpaduan bentuk kerajaan perpaduan, tawarkan kepada PAS bergabung dengan Barisan Nasional, dia tolak. Dia reject, dia tak nak kerjasama sebab dia dah cukup jomloh. Dia kata tak payah UMNO, tak perlukan UMNO. Hari ni kau tengok, lepas satu demi satu pimpinan PAS tunjuk perangai gila talak dengan UMNO ni. Nak kerjasama dengan UMNO konon demi penyatuan ummah, penyatuan Melayu, penyatuan Islam. Itu semua sandiwara semata-mata saudara. Boleh kerjasama dengan UMNO bukan sebab kepentingan kuasa. Kau nak bergabung dengan UMNO tu kalau bukan sebab kuasa, sebab apa? Aku tanya kau. Kau nak bergabung dengan UMNO ni sebab nak rapah kerajaan. Tu bukan sebab kuasa, aku nak tanya kau. Jadi benda ni saudara, aku serahkan sepenuhnya kepada ahli-ahli UMNO akaun umbi UMNO untuk menilai. Sebab orang UMNO sendiri tahu. Orang UMNO lebih tahu sejarah kerjasama UMNO dengan PAS ni macam mana, apa yang PAS buat pada UMNO, sejarah pengkhianatan PAS kepada UMNO macam mana tu. Puak-puak PAS PN ni curi ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parlimen UMNO tanpa merujuk kepada Presiden UMNO satu ketika dahulu. Macam mana PAS tubuh Perikatan Nasional dengan Parti Bersatu dalam keadaan PAS masih lagi bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Ini semua meninggalkan kesan parut luka kepada ahli-ahli UMNO. Jangan lupa itu. Okey, kalau kita tengok, kalau kita singkap sejarah PAS berkawan dengan parti-parti mana sekalipun, mana pernah setia, mana pernah dia jaga elok kawan-kawan dia. Dah tahun 90 dulu dah. Ketika Angkatan Perpaduan Ummah dengan Semangat 46 dia khianat. Barisan Alternatif dia khianat, Pakatan Rakyat dia khianat, Gagasan Sejahtera, Muafakat Nasional dia khianat, semua PAS khianat. Kawan-kawan dia yang dia kerjasama tu habis dia khianat, habis ditikam belakang. Bila dia rasa dia dah cukup kuat, dia dah rasa dia dah cukup ada pengaruh, ada kuasa sikit, dia kerat habis kawan-kawan, dia makan habis kawan-kawan. Itu perangai PAS, sifat yang ada dalam pimpinan PAS hari ni memang begitu daripada dulu lagi. Sejarah pengkhianatan PAS memang kita semua tahu. UMNO bukan lekeh sangat. UMNO ni bukan parti pecisan, bukan senang-senang nak kena tipu dua kali dengan PAS. UMNO ada maruah, UMNO ada prinsip, UMNO ada maruah. Jangan duk kena tipu 2-3 kali lah. UMNO hari ni makin kuat sebab duduk dalam kerajaan perpaduan, duduk dengan Pakatan Harapan, duduk dengan parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan. Sebab itu UMNO makin kuat. UMNO diberi ruang dan peluang seluar-luar alamnya untuk bina balik kekuatan, cari balik sokongan orang Melayu, dan itu yang UMNO buat hari ni saudara. Sebab itu kau tengok Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi, Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin pakak duk buat kenyataan, selang sehari kenyataan, tunjuk kesediaan untuk kerjasama dengan UMNO. Maksud dia satu saja, apa yang dia orang nak buat ini satu saja maksudnya. Maksudnya kedua-dua parti ni dah tak mampu dah nak lawan dengan UMNO, dah angkat bendera putih, dah tak mampu nak bergaduh dengan UMNO. Tak boleh dah, dia tak larat nak lawan UMNO dah. PAS tak percaya dekat Bersatu tak percaya dekat PAS. Sebab dua-dua ni dia orang tahu sikit masa sahaja lagi dia orang akan makan sama-sama dia orang. Sebab itu dia orang perlukan UMNO. Jadi kesimpulan dekat sini saudara, aku nak bagi tahu dengan korang, perangai PAS ni sebiji macam pelacur. Aku ulang lagi sekali, perangai PAS sebiji macam pelacur. Sanggup pelacurkan diri demi nak kejar kuasa. Itu perangai PAS. Tak kira dah apa sahaja dia sanggup buat demi nak dapatkan kuasa. Sebiji macam pelacur punya perangai. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Buat kesekian kalinya lah saya selalu duk kata, kenapalah Bersatu ni muka pipi tersorong-sorong, muka ternyengek-nyengek. Nggak tahulah, saya pun tidak tahu. Saya lupa sudah dia punya peribahasa. Orang tidak mau, kau masih hege-hege. Alah, jangan haraplah UMNO termakan lagi. Tiba-tiba Hamzah Zainuddin muncul lagi. Ini Hamzah Zainuddin muncul lagi. Dia kata, Bersatu tak tolak kemungkinan bekerjasama dengan UMNO, kata Hamzah Zainuddin. Pertama sekali, UMNO maukah bersama dengan PAS?
kecualilah Bersatu siap untuk bubarkan Perikatan Nasional, Bersatu siap untuk tinggalkan PAS, bercerai dengan PAS, putuskan hubungan dengan PAS, mungkin ada harapan bersama dengan UMNO. Selagi itu tidaklah. Selagi itu tidaklah. Okay. Bersatu terbuka untuk bekerja sama dengan UMNO, kata timbalan presidennya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Nanti kita tengoklah. Kita tengok pula apa selepas ini komen daripada PAS. Apa selepas ini komen daripada PAS. Tapi PAS pun macam mau juga kan dengan UMNO, macam mau juga dengan UMNO. Inilah bila mau berkuasa sangat, sanggup buat apa aja tuh. Katanya Bersatu dan UMNO berkongsi asas ideologi yang sama. Mana samanya? Saya heran lah, betulkah Bersatu dan UMNO ini ada asas ideologi yang sama? Di mana samanya? Saya nampak tidak ada yang sama pun. Parti terbabit bersedia untuk menjalinkan kerjasama bagi mencapai misi yang sama. Dia kata, jika dilihat dari sudut agenda, UMNO ditubuhkan untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Yang ini betul. UMNO memang ditubuhkan pada awal penubuhan dia, memang memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Tapi Bersatu macam mana? Betul lah, Bersatu pun sama juga. Mungkin inilah maksud Hamzah Zainuddin. Hari ini Bersatu juga memegang ideologi yang sama, tak apa, betul lah. Adakah mungkin satu masa nanti ada kerjasama? Ini bukan bermakna Bersatu tidak kuat, tetapi kita terbuka untuk bekerja sama. Zahid mau terima Muhyiddin Yassin yang sungguh-sungguh mau Najib di penjara tuh. Itu. Ia untuk tujuan yang lebih besar, demi tujuan asal kami, katanya dalam satu podcast yang dihostkan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Zaid Ibrahim yang disiarkan di YouTube semalam. Dalam podcast yang sama, Hamzah turut memberitahu bekas pemimpin MIC dan MCA sudah mendaftar untuk menjadi ahli Bersatu. Wah. Hebat nih, hebat. Katanya Bersatu dan UMNO tidak sehaluan kerana perbezaan keutamaan kepimpinan dengan parti itu mau membawa agenda lebih segar. Beliau mendakwa ramai bekas ahli Barisan Nasional mengumumkan rayuan untuk menyertai parti itu. Wow. Di sini kita dapat lihat terdapat kecenderungan untuk mereka dalam kalangan bukan Bumi Putra bersama dengan Bersatu. Dia kata. Okay, so bagaimana dengan pendapat anda? Adakah anda rasa Bersatu dan UMNO boleh bergabung? Dan ini maksudnya Perikatan Nasional bakal bubar. Kenapa? Ada masalah sudahkah UMNO dengan PAS? Nanti betul pula jangkaan orang. Semua orang yang join bersama-sama dengan PAS mesti akan bercerai juga akhirnya. Jangan pula benda ni jadi kebenaran. Okey? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sanusi. Hebat betul lah Sanusi ni. Memang dia ni hobi berkaraoke. Aduh. Cuba kalau Anwar yang berkaraoke. Cuba kalau Zahid yang berkaraoke. Cuba kalau Anthony Loka, Lim Guan Eng yang viral berkaraoke. Cuba kalau Mat Sabu yang viral berkaraoke. Entah apa durang hentam sampai lenyek. Tidak tahulah. Kan? Tidak tahu. Tapi ini sampai PU Shed ni. Dewan Ulama PAS berbunyilah. Tegur Sanusi walau dia MB. Kata PU Shed. Penceramah bebas PU Shed buat kesekian kalinya. Ini kesekian kalinya ni menegur secara terbuka Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor. Korang tular lagi video beliau berkaraoke di sebuah majlis baru-baru ini. PU Syed atau nama sebenarnya Syed Muhammad Bakri Syed Ismail berkata, teguran kali ini mungkin teguran yang terakhir dibuat
untuk pemimpin-pemimpin Islam dalam parti itu. Katanya, adalah lebih baik sekiranya Sanusi berhenti dari menyanyi di tempat awam dan fokus kepada urusan-urusan menjaga kebajikan rakyat. Ini saya setuju. Kenapa mau berkaraoke lebih-lebihan kan? Fokuslah kepada menjaga kebajikan rakyat. Tidak payahlah berkaraoke sampai di tempat awam. Tapi tidak apalah, kalau itu memang hobi, tidak masalah. Tidak melanggar undang-undang juga. Tidak melanggar undang-undang. Tapi jangan pula lepas ni, kalau ada YB kah dari parti lain, tiba-tiba YB salah, YB lain salah, engkau seorang yang betul. Yang itu yang kita mau elakkan. Walaupun menyanyi, orang lelaki tak ada masalah, tapi dia menjadi masalah bila mana ia dinyanyikan oleh pemimpin. Apatah lagi Datuk Seri adalah pemimpin yang dikenali sebagai Panglima Perang Perikatan Nasional, orang besar, jawatan kuasa PAS pusat. Saya ahli biasa aja, memang tak layak saya nak menegur, dia kata. Kemudian Pius Syed lagi cakap, apa yang saya nak sebut, saya nak berkaraoke, buatlah sendiri-sendiri. Kalau nak berkaraoke, buatlah sendiri-sendiri dalam rumah. Tak payah tunjuk kepada masyarakat. Jadi dia kata, saya minta Datuk Seri tak payahlah, tak usahlah menyanyi dah, tumpukan kepada urusan rakyat. Katanya dalam satu video yang dimuat naik di TikTok. Pada masa yang sama, Pius Syed juga memohon agar Dewan Ulama PAS supaya tidak berdiam diri dan menegur kelakuan Sanusi yang dianggap tidak sesuai untuk tontonan umum. Kepada Dewan Ulama PAS, dia kata, berbunyilah, bercakaplah, tegurlah, walaupun dia ini seorang menteri besar. Orang-orang bangsawan ini kita perlu tegur dia. Kadang-kadang mereka tergelincir, kita kena tegur, dia kata. Bagi kami, asatizah yang tidak ada apa-apa, ini nasihat kami. Datuk Seri tinggalkan benda-benda lakha macam ni. Tak perlulah menyanyi atas pentas. Tumpukanlah amal baik, baca Al-Quran untuk kita tonjolkan kepada rakyat, katanya lagi. Bagaimana dengan pendapat anda? Adakah sesuai untuk Sanusi berkaraoke secara terbuka di tempat awam sebagai seorang teladan public figure untuk parti PAS ini? Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Berjumpa lagi. Bye-bye.